Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ceramah berkaitan dengan permasalahan haid, itu permasalahan wanita lah, dan kita sebagai anak-anak lah, sebagai anak-anak remaja, mesti mengalami beberapa perkara yang salah faham ataupun perkara-perkara yang perlu anak-anak tahu mengenai perihal diri kita, khususnya dalam bab haid, kerana ia akan melibatkan amal ibadah kita. Jadi bersama-sama dengan kita hari ini adalah Ustazah yang mulia Ustazah Tuan Zainun binti Tuan Awang. Dan Ustazah Tuan Zainun sebenarnya adalah pernah mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Durian Guling, dan beliau merupakan graduan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, pernah mengajar di Semazal, juga sekolah SMKA Datuk Haji Abbas, itu sekolah Tuk Jiring, dan buat masa sekarang Ustazah telah pun bersara awal Okey, jadi kita ucapkan selamat datang lah kepada Ustazah. Ni kawan Ustazah ni. Okey, apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat Ustazah Zahra. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita boleh mulakanlah slot kita pada hari ini. Dan Ustazah minta anak-anak supaya sepanjang majlis ini tutup mikrofon supaya tidak mengganggu kelancaran majlis kita. Okey, jadi sebelum itu kita mulakanlah dulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Ustazah lupa tadi nak buka majlis. Okey, tanpa melengahkan masa, kita jemput dan mempersilakan dengan hormatnya Ustazah Tuan Zainun dalam sesi ceramah kita pada hari ini. Okey, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Zahra selaku Ketua Panitia Pendidikan Islam merangkap moderator bagi program Bicara Darah Wanita pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada anak-anak pelajar tingkatan 1 hingga 3 SMKADJ atau lebih dikenali sebagai Durlin sekarang ini, yang akan menjadi rakan bicara mengenai haid dan istihadah. Salah faham tentang haid dan istihadah, itu skop perbicaraan yang diberikan kepada Ustazah dalam membicarakan tentang darah wanita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kelapangan dan kemudahan kepada kita untuk membicarakan ilmu yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Sebagai seorang muslimah, kita wajib mempelajari tentang darah haid ini supaya kita tidak tersalah dalam menetapkan darah yang keluar daripada tubuh badan kita, terutamanya apabila berlaku istihadah dalam haid. Sebagaimana yang kita tahu, ada 3 tanda baligh bagi insan yang bergelar wanita. Pertama, keluar darah haid selepas usia 9 tahun qamariah atau kurang sedikit. Kedua, keluar mani selepas usia 9 tahun atau kurang sedikit. Dan yang ketiga, berumur 15 tahun jika selepas usia 9 tahun tidak keluar darah haid ataupun air mani. Bermakna jika ada tanda-tanda seperti itu,
maka kita sebagai seorang wanita mesti melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang mukallaf. Mesti melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan. Untuk memastikan ibadah kita diterima oleh Allah, mesti kita pastikan kita beribadah dengan cara yang betul. Berbalik kita kepada darah yang sedang kita bicarakan, ada 3 jenis darah yang keluar daripada tubuh badan kita, yang mana darah ini hanya ditakdirkan Allah keluar kepada kaum wanita sahaja macam kita. Darah-darah tersebut adalah haid, nifas dan istihadah. Hari ini kita akan membicarakan 2 jenis darah sahaja, iaitu haid dan istihadah. Perbicaraan tentang haid, nifas dan istihadah ini sebenarnya panjang, tetapi Ustazah cuba sentuh tentang perkara asas yang wajib diketahui dan difahami oleh anak-anak pelajar sesuai dengan permasalahan yang biasa dialami oleh wanita yang berada di usia seperti anak-anak pelajar sekarang. Baik, Ustazah teruskan dengan pengenalan bab haid dulu. Apa yang dimaksudkan dengan haid? Ustazah akan cuba share. Nampak kan? Okey, haid. Nampak tak? Ustazah Zahra? Nampak, okey. Haid adalah... Okey, nampak. Okey, jadi kita mulakan pengenalan mengenai haid dahulu. Jadi kita tengok takrif haid. Haid adalah darah semula jadi yang keluar dari hujung rahim melalui faraj wanita pada waktu yang tertentu. Ini takrif haid secara umum. Dan untuk lebih memahami tentang darah ini dengan jelas, kita perlu memahami formula haid. Macam mana nak tentukan darah yang keluar itu adalah haid? Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, jadi biasanya Ustazah sebut ini sebagai formula haid. Bermakna bila kita nak hukumkan darah itu sebagai haid, kita rujuk kepada formula ini. Apa dia formula itu? Yang pertama, dihukumkan haid sekiranya darah yang keluar itu melebihi 24 jam dalam tempoh 15 hari. Kedua, darah yang keluar itu tidak melebihi 15 hari 15 malam. Ketiga, darah yang keluar itu mestilah selepas mengalami suci 15 hari daripada haid sebelum. Keempat, darah yang keluar itu tidak didahului oleh kelahiran. Dan yang kelima ialah darah yang keluar itu bukan dari wanita yang belum mencapai usia 9 tahun Qamariyah. Kenapa tahun Qamariyah? 9 tahun itu dikira daripada tahun Qamariyah, bukan tahun Masihi. Jadi jangan keliru di sini. Siapa-siapa yang ada adik perempuan seusia ini yang belum didatangi haid, kena ambil faham. Kalau adik kita berusia 8 tahun, 8 bulan, 23 hari dan berada dalam tahun 2 di sekolah kebangsaan, dah dikira didatangi haid sekiranya keluar darah yang mencukupi syarat-syarat haid dalam darjah 2. Kalau kita tengok tahun Masihi, usia 9 tahun berada dalam darjah atau tahun 3. Tetapi 9 tahun Qamariyah bersamaan 8 tahun, 8 bulan, 23 hari tahun Masihi. Begitu besar perbezaan bulan antara takwim Masihi dan
Hijri. Itu dia. Baik, apabila kita dah tahu cara macam mana nak tentukan darah yang keluar itu adalah haid ataupun bukan, formula haid yang ustazah sebut itu boleh jadi panduan. Satu lagi perkara yang berkaitan dengan haid ialah tempoh haid. Tempoh haid terbahagi kepada 3. Yang pertama, tempoh minimum. Tempoh minimum haid adalah sehari semalam, iaitu 24 jam. Darah yang keluar itu, jika keluar berterusan dalam tempoh 24 jam, dikira haid sehari semalam. Itu tempoh paling minimum. Yang kedua, tempoh kebiasaan. Tempoh kebiasaan haid bagi kebanyakan wanita adalah 7 atau 6 hari untuk satu kitaran haid. Kebiasaan orang yang mengalami haid kebanyakan wanita iaitu 6 ataupun 7 hari dalam sebulan untuk pusingan pertama ataupun satu pusingan. Yang ketiga ialah tempoh maksimum. Tempoh maksimum haid adalah 15 hari 15 malam ataupun 360 jam. Ada yang mengalami haid yang panjang iaitu 15 hari. Jika darah keluar dalam tempoh 15 hari 15 malam, masih dikira haid. Perkara seterusnya yang berkaitan dengan haid adalah tempoh suci. Tempoh suci juga ada 3 keadaan. Yang pertama, tempoh suci minimum. Tempoh suci minimum adalah 15 hari. Paling kurang suci mesti 15 hari. Kedua, tempoh suci kebiasaan, iaitu 23 hari atau 24 hari. Ini kebiasaan bila pusingan haid dia 30 hari. Bermakna tadi kita sebut mereka yang kebanyakan wanita mengalami haid 6 ataupun 7 hari. Dan suci dia sama ada 24 hari ataupun 23 hari. Ini dia. Dan tempoh maksimum suci tiada had. Suci boleh jadi sebulan, setahun, 2 tahun atau selama-lamanya. Ada orang datang sekali sahaja haid dan dia mengalami suci selama-lamanya dengan tidak didatangi haid lagi selepasnya. Itu tempoh suci daripada haid. Tempoh maksimum tiada had. Dalam permasalahan haid, tempoh kebiasaan dan tempoh maksimum kita tak kisah sangat. Yang menjadi keutamaan ialah tempoh minimum suci. Tempoh minimum suci itu kita kena pastikan seseorang mesti suci dia sekurang-kurangnya 15 hari. Apabila berlaku istihadah dalam haid, tempoh minimum suci akan dirujuk. Itu pengenalan haid secara ringkas. Okey. Ustazah buka dulu kepada soalan. Andainya setakat ini ada kemusykilan ataupun perkara yang ingin ditanya. Okey, tak ada kan? Okey, jadi kita tengok pula istihadah. Apa yang dimaksudkan dengan istihadah? Istihadah ialah darah penyakit yang keluar pada waktu selain daripada waktu haid dan nifas. Itu darah istihadah. Keadaan istihadah ada 2. Yang pertama, darah yang keluar di pertengahan waktu minimum suci 15 hari. Atau darah yang tidak mencukupi 24 jam.
Jadi ustazah akan sebut ia sebagai istihadah sughra. Walaupun dalam kitab tak ada sebut istihadah sughra ni, tetapi untuk lebih memahami keadaan darah yang keluar dalam waktu minimum suci ini, ustazah namakan ia sebagai istihadah sughra. Itu dia. Manakala keadaan kedua pula ialah darah keluar berterusan, yang mana darah tersebut bersambung antara hari ke-15 dengan hari ke-16. Ini ustazah namakan sebagai istihadah kubra. Walaupun tidak ada dalam mana-mana kitab menyebut bahagian istihadah sughra dan kubra, tetapi untuk membezakan keadaan istihadah sughra, istihadah yang mudah untuk diselesaikan dengan istihadah yang rumit untuk diselesaikan, ustazah namakan istihadah sughra dan istihadah kubra. Cara nak selesaikan istihadah kubra ini berbeza dengan istihadah sughra. Dia ada kaedah khusus dan kaedah ini kita kena belajar secara berfokus. Kita tak boleh terang tentang istihadah kubra ini dalam masa yang singkat. Kerana apabila kita dapati darah yang keluar melebihi 15 hari 15 malam secara bersambung, ia dibahagikan kepada 7 kategori ataupun 7 golongan. Cara pengiraan haid dan istihadah bagi 7 golongan ini tidak sama antara satu sama lain. Perbicaraannya amat rumit. Jadi hari ini ustazah akan fokus kepada istihadah sughra sahaja. Untuk lebih memahami tentang darah istihadah ini, kita lihat ciri-ciri darah istihadah. Yang pertama, darah yang keluar itu tidak cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari. Ciri yang kedua ialah darah yang keluar dalam tempoh suci 15 hari. Yang kedua, darah yang keluar dalam tempoh suci minimum 15 hari. Setiap wanita akan melalui tempoh suci selepas didatangi haid. Tempoh suci itu pula mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Jika suci tidak cukup 15 hari, tetapi darah dah keluar semula, bermakna darah itu adalah darah istihadah. Itu dia. Yang ketiga, darah yang keluar dari wanita yang belum mencapai usia 9 tahun qamariyah. Walaupun ada setengah yang mengatakan darah yang keluar dari wanita yang belum mencapai usia 9 tahun ini sebagai darah fasad, ataupun ada yang sebut darah istihadah, sama sahaja. Darah istihadah dan darah fasad ini kedua-duanya dihukumkan suci. Tak ada masalah. Bila usia tak sampai dalam lingkungan 9 tahun qamariyah, jika darah dah keluar, ia akan dihukumkan sebagai istihadah. Boleh beribadat ketika ada darah itu. Keempat, ciri istihadah yang keempat, darah yang keluar selepas kelahiran yang melebihi 60 hari. Sebagaimana yang kita tahu, darah yang keluar selepas melahirkan, darah itu dihukumkan sebagai nifas. Tetapi sekiranya darah nifas itu yang keluar melebihi 60 hari selepas kelahiran dan bersambung dengan hari ke-61. Bermakna pada hari ke-61 itu merupakan darah istihadah.
Tetapi kita tidak boleh kata 60 hari sebelum ni adalah nifas. Dia termasuk dalam kategori istihadah kubra yang Ustazah sebut tadi, yang mana cara pengiraan nifas dan istihadah tidak sama di antara satu golongan dengan golongan yang lain. Ia juga terbahagi kepada 7 kategori ataupun 7 golongan. Itu dia. Dan yang terakhir, yang kelima, ciri-ciri darah istihadah ialah darah yang keluar dari wanita yang telah menopause yang tidak cukup 24 jam ataupun darah itu melebihi 15 hari 15 malam. Bila kita sebut tentang menopause, orang yang telah berhenti haid beberapa tahun kemungkinan didatangi haid semula jika darah yang keluar itu mencukupi syarat haid 24 jam, dia akan dihukumkan sebagai haid. Tetapi jika darah tidak cukup 24 jam ataupun darah yang keluar itu melebihi 15 hari 15 malam, bukan semuanya haid. Ada juga istihadah. Itu dia. Okey. Setakat ni ada tak nak tanya apa-apa? Ada soalan tak? Oh, fahamlah ke ni? Bagusnya. Okey, boleh teruskan? Ada yang nak tanya? Okey, kalau tak ada? Kalau tak ada soalan, sekarang ni kita tengok ramai yang mengalami istihadah dalam haid. Sama ada istihadah sughra ataupun istihadah kubra. Terutamanya yang menghampiri menopause atau kita sebut pra-menopause. Kebanyakan usia 40 tahun ke atas ataupun 50 tahun ke atas yang belum lagi menopause, yang pra-menopause, kebanyakannya mengalami istihadah. Sama ada istihadah kubra ataupun istihadah sughra. Kalau kita tengok kenapa ramai yang mengalami istihadah. Kalau peringkat seusia seperti anak-anak pelajar, istihadah yang dialami mungkin di peringkat ataupun seperti kita sebut istihadah sughra lah. Itu dia. Tapi bila orang yang menghampiri menopause, dia akan mengalami istihadah kubra. Apa ni, darah yang melebihi 15 hari 15 malam. Ini kebanyakan pengalaman Ustazah apabila ada yang bertanya. Kebanyakan orang yang pra-menopause, dia akan mengalami istihadah kubra. Apa dia faktor-faktor terjadinya istihadah ini? Antara puncanya kemungkinan berpunca daripada pemakanan. Sekarang ni kita tengok banyak makanan fast food yang mengandungi bahan kimia yang sedikit sebanyak memberi kesan ke atas sistem tubuh badan kita. Perubahan hormon juga mempengaruhi perjalanan kitaran haid kita. Seterusnya stres. Stres juga menyumbang kepada berlakunya darah yang keluar tidak menentu. Kadang-kadang keluar dalam tempoh suci 15 hari dan kadang-kadang keluar melebihi 15 hari 15 malam. Kalau dia berhenti pula dalam tempoh yang lama. Lepas tu keluar dengan kuantiti yang banyak dan sebagainya. Ini dia. Jadi kalau kita tengok di sini,
hormon yang tidak stabil juga merupakan punca berlakunya istihadah. Seterusnya stres. Stres ni memang kita akui lah memberi kesan buruk kepada tubuh badan kita. Jadi anak-anak pelajar jangan stres. Kalau dulu semasa Ustazah masih di Durian Guling, dekat nak periksa, ramai anak-anak pelajar yang mari tanya macam mana nak hukumkan darah yang keluar itu. Ada yang keluar di pertengahan suci minimum 15 hari. Mungkin disebabkan stres lah. Itu dia. Jadi jangan stres-stres lah. Kita cuba tangani perjalanan hidup kita ini dengan tenang. InsyaAllah kita sihat. Itu dia. Antara faktor lain yang menyebabkan seseorang itu mengalami istihadah adalah gangguan jin dan sebagainya. Ini juga berlaku. Ada gangguan luar lah kita kata. Itu dia. Okey. Tak ada soalan tak? Kan ada soalan setakat ni? Okey, boleh teruskan? Perkara istihadah ini bukan perkara baru kerana ulama silam telah membicarakan pada zaman mereka. Ulama-ulama silam ini telah membuat kajian tentang darah ini supaya menjadi panduan kepada golongan wanita. Dan sepatutnya kita berterima kasih kepada ulama silam dan juga ilmuwan serta agamawan yang bertungkus lumus memberi kefahaman kepada kita tentang darah ini. Mungkin generasi seangkatan ustazah tidak mendapat penerangan yang terperinci tentang darah ini. Sehingga ada yang menetapkan haid dan istihadah ini dengan cara yang tidak tepat. Bila keluar darah berterusan melebihi 15 hari 15 malam, ada yang menghukumkan haid 15 hari pertama dan selebihnya adalah istihadah. Itu memang cara kiraan yang salah. Ulama-ulama dulu tidak pernah membahaskan pandangan yang mengatakan 15 hari haid, 15 hari istihadah apabila darah keluar melebihi 15 hari. Itu memang cara kiraan yang salah. Sekarang ni kita lihat para ilmuwan dan agamawan mengambil langkah ataupun mengambil sikap bertanggungjawab menyebarkan ilmu tentang darah ini. Dan pesanan daripada ustazah supaya kita belajarlah memahami tentang darah ini supaya kita tidak tersalah dalam menentukan waktu haid dan waktu suci kita. Kita bimbang jika tersalah hukumkan darah yang keluar daripada tubuh badan kita, kemungkinan kita beribadat dalam waktu haid dan kemungkinan kita tertinggal ibadat dalam waktu suci. Jadi kita mesti pastikan waktu haid dan waktu suci kita adalah tepat. Baik, kita teruskan. Apabila kita dah tahu ta'rif haid dan formulanya dan kita dah tahu ta'rif istihadah dan perkara yang berkaitan antara keduanya, mudahlah untuk kita bezakan antara haid dan istihadah. Mungkin dengan contoh-contoh yang akan ustazah datangkan nanti, anak-anak pelajar boleh memahami macam mana nak bertindak apabila berada dalam keadaan haid ataupun istihadah. Perkara penting lagi yang perlu kita fahami dan kita lakukan setiap bulan adalah catatan tentang perjalanan haid kita. Semua orang sepatutnya wajib
ada diary peribadi tentang darah yang keluar. Oleh kerana haid ini adalah darah yang keluar secara semula jadi dan regular bagi seorang yang bernama wanita, kita kena uruskan dengan betul dan tepat kerana darah ini berkait dengan banyak ibadat. Bukan setakat berkait dengan solat sahaja, tetapi berkait dengan ibadat-ibadat lain seperti puasa, tawaf, talak, cerai dan sebagainya. Bukan setakat solat sahaja, tetapi berkait dengan banyak ibadat yang lain. Sebab itu kita kena uruskan darah ini dengan betul. Kita kena tahu bila waktu dihukumkan sebagai haid dan bila waktu dihukumkan sebagai istihadah. Kerana haid dan istihadah ini keadaan yang bertentangan antara satu sama lain. Keadaan haid adalah waktu yang diharamkan beribadah. Manakala keadaan istihadah pula adalah waktu suci yang wajib kita beribadah. Jadi, jika kita tak dapat memastikan keadaan haid dan keadaan istihadah, kemungkinan kita beribadat dalam waktu haram. Juga kemungkinan kita tertinggal ibadat dalam waktu suci. Jadi catatan itu penting kepada semua orang, semua wanita, sebab semua wanita didatangi haid. Itu memang Allah takdirkan kepada kita sebagai seorang wanita. Itu dia. Okey, jadi yang dah ada amalan mencatat dalam diary, alhamdulillah. Tetapi di sini Ustazah nak sebut, apabila kita sebut tentang catatan, apa yang perlu dicatat? Cuba kita tengok slide. Apa yang perlu kita catat? Adakah sebelum ni kita catat sebegini? Ini yang perlu kita catat, iaitu waktu. Waktu keluar darah hari pertama. Pukul berapa darah mula keluar. Itu catatannya. Apa pentingnya kita catat pukul berapa keluar darah pada hari yang pertama itu? Ini akan menjadi rujukan apabila haid keluar berterusan. Ini yang akan menjadi rujukan kepada kita untuk menentukan tempoh maksimum haid jika darah keluar berterusan. Darah akan dikira sebagai haid selagi tidak melebihi 15 hari 15 malam ataupun lebih tepatnya tidak melebihi 360 jam. Tempoh 15 hari 15 malam bersamaan. Ada yang tanya soalan ke? Kalau boleh tak ya, seorang tolong baca sebab soalan tu keluar sekejap sangat. Ustazah tak dah nak tengok. Jadi kalau ada soalan, boleh pas ke Ustazah Zahara ke? Ustazah Zahara tolong baca. Boleh tak? Ada soalan ke? Sebelum Ustazah pergi lebih jauh. Ustazah. Ya? Ada orang tanya. Saya dah baca. Boleh. Kalau saya hanya tanda hari pertama, hari saya haid sahaja. Itu tak bukan? Okey. Kalau darah tidak melebihi 15 hari tidak ada masalah. Yang jadi masalah yang akan menjadi rujukan kepada kita apabila darah melebihi 15 hari 15 malam secara bersambung. Jadi Ustazah nak ingatkan, sebelum kita mengalami
darah yang keluar melebihi 15 hari 15 malam, kemungkinan masa tu kita tidak tahu macam mana kita nak hukumkan haid hak mana, nak hukumkan istiadah macam mana. Jadi kita mulakan sekarang mencatat cara yang betul. Sebab kalaulah kebetulan, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku keesokan hari. Ya tak? Kita sebagai manusia memang tak tahu lagi apa benda yang mungkin berlaku pada masa akan datang. Jadi sewajarnya kita kena catat apabila darah pertama keluar itu. Itu penting. Sebab apa? Sebab kita kata tempoh haid ini dia ada tempoh dia. Tempoh maksimum dia 15 hari. 15 hari itu kita tidak boleh kira mengikut hari. Bukan tidak boleh kira, tetapi tidak tepat. Yang tepatnya adalah kita mengikut masa, jam. 15 hari, 15 malam itu maksudnya 360 jam. Itu dia. Sebab itu kita kena tulis masa. Kita kalau tak ada masalah, contohnya darah yang keluar itu dalam tempoh 15 hari. Tidak ada masalah lah. Tetapi kita bimbang seandainya berlaku kepada kita. Jadi cara yang betul kita kena mulakan dari sekarang mencatat seperti mana kita tengok dalam slide ni. Pukul berapa darah mula keluar itu. Kepentingan mencatat pukul berapa tadi, sebagaimana yang Ustazah sebut, untuk menentukan tempoh haid kita. Kalau keluar melebihi 15 hari 15 malam, bermakna kita mengalami istihadah kubra. Istihadah kubra ni kita tidak boleh nak tentukan 15 hari haid, selepas 15 hari itu istihadah. Bukan kan? Dia ada kiraan khusus. Jadi apabila ada kiraan khusus dan apabila berlaku istihadah yang berterusan ini, darah-darah ini akan dirujuk. Darah-darah ini pukul berapa, dan warna-warna darah itu pun penting. Kalau sebelum ni mungkin kita tak kisah pun warna yang keluar. Ada yang warna merah kehitaman, ada yang setengahnya hitam, ada yang kuning. Mungkin kita tak ambil cakna. Yang darah keluar tak lebih daripada 15 hari tak apa. Tapi kalau lebih 15 hari, warna-warna darah ini akan dirujuk. Itu dia. Okey, ada soalan lagi tak? Tak ada dah. Okey. Seterusnya kita kena catat waktu mandi wajib. Pukul berapa kita mandi wajib? Kita kena tahu. Sebab apa? Kita kena catat mandi wajib tu untuk memastikan bahawa waktu suci kita mesti melebihi 15 hari. Ataupun sekurang-kurangnya kita kata 360 jam. Kalau tak cukup 360 jam suci kita itu, maknanya darah yang keluar dalam tempoh itu tidak boleh dihukumkan sebagai haid yang kedua, tetapi dikira istihadah. Itu pentingnya kita mencatat waktu mandi wajib. Okey. Boleh faham tak tu? Okey, dan kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Ni kita tengok contoh. Bila darah keluar seperti ini, melebihi border 15 hari tu, Ustazah tandakan border 15 hari tu. Jadi darah ini keluar sehingga 18 hari dengan warna-warna dan tahap yang tertentu. Warna ni dia ada kaitan dia. Tahap-tahap darah ini. Warna ini merangkap tahap darah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, dia ada 5 warna darah. Apabila warna-warna ini keluar daripada tubuh badan kita, ianya dikira sebagai istihadah. Perincian dia ni memakan masa yang panjang lah.
Maknanya walaupun kita kata ada 5 warna darah yang dihukumkan sebagai haid, tetapi ada kalanya ia tidak dihukumkan sebagai haid. Ini panjang ceritanya. Kalau kita nak belajar tentang bab haid secara detail ni, kalau kita belajar sejam sehari, kemungkinan memakan masa setahun. Baru kita boleh betul-betul faham. Itu dia. Okey, kita tengok slide ni. Slide yang sedang kita tengok ni. Bila darah keluar seperti ini, berlaku percampuran antara haid dan istihadah. Kerana darah yang keluar itu melebihi 15 hari. Dan darah tersebut bersambung antara hari ke-15 dan hari ke-16. Tu kata kunci dia. Kalau kita nak hukumkan istihadah kubra tu, kita tengok hari ke-15 dan hari ke-16 bersambung. Itu dia. Tapi hari ni Ustazah tak mau ceritalah tentang istihadah kubra ni. Sebab pendetailannya memakan masa yang panjang dan berfokus. Kalau kita nak belajar tentangnya, kita tak boleh hari ni kita nak dengar misalan lah. Kalau kuliah itu ada secara berterusan, kita hari ni kita rasa nak dengar, kita dengar. Esok kita tak mau dengar, tak boleh. Dia tak akan faham. Sebab permasalahan ini amat rumit. Okey. Jadi berbalik kepada catatan tentang darah ni. Warna-warna darah. Tadi Ustazah sebut ada 5 warna darah dalam mazhab Syafi'i. Iaitu tahap yang paling kuat. Dalam mazhab Syafi'i warna hitam ataupun merah kehitaman. Ada orang dia sampai tahap warna hitam. Ada orang merah kehitaman yang pekat. Itu darah kuat dipanggil. Darah kuat, darah lemah ini ada dalam perbahasan tentang darah-darah haid ini. Darah haid dan istihadah ini. Itu istilah darah kuat, darah lemah. Okey. Jadi yang kedua, warna yang semakin lemah, warna merah. Yang pertama tadi hitam, yang kedua merah, warna yang semakin lemah. Yang ketiganya warna perang. Semakin lemah peringkat ketiga, warna perang. Yang keempatnya warna kuning dan yang kelimanya warna keruh. Itu antara warna-warna darah yang dikira sebagai haid dalam mazhab kita. Kalau mazhab lain mungkin ada juga warna purple, warna hijau dan sebagainya. Tapi mazhab kita 5 itu. Ada nak tanya soalan ke? Tak ada? Boleh teruskan? Okey, kita teruskan. Jadi, berkenaan dengan catatan tadi, kita kena catat juga perubahan warna. Cuba kita tengok apa yang perlu kita catat. Hari pertama tu kena catat pukul berapalah darah keluar. Apabila darah bertukar tahap pun kita kena catat. Contohnya hari ke-7 keluar darah yang berlainan daripada hari pertama, iaitu darah merah. Jadi kita kena catat pukul berapa pertukaran warna itu. Apa penting kita catat berlaku pertukaran darah ni? Iaitu sebagai rujukan jika berlaku istihadah kubra yang Ustazah sebut tadi tu. Mungkin peringkat anak-anak tak ada lagi yang berlaku macam ni ya tak? Darah yang bersambung hari 15 dan hari ke-15 ini. Tapi bagi yang diambang menopause, kebanyakan berlaku macam ni. Itu dia. Seterusnya kita perlu catat masa mandi wajib itu. Ini penting untuk memastikan waktu suci kita cukup sekurang-kurangnya 360 jam, iaitu 15 hari 15 malam untuk menentukan haid pusingan akan datang.
Jadi slide ini menunjukkan contoh darah yang keluar berterusan melebihi 15 hari. Ada ke yang pernah mengalami seperti ini? Ada tak? Anak-anak pelajar ada tak? Rasa tak ada tak? Bagus sungguh, tak ada soalan pun. Ke ada soalan yang Ustazah dah nak baca ke apa benda? Sebab kalau di sini Ustazah tak dah nak baca. Ada tak? Tak ada Ustazah. Tak ada. Oh, Alhamdulillah. Baik, kita tengok contoh slide yang seterusnya, iaitu macam mana keadaan istihadah yang berlaku yang boleh kita hukumkan ia sebagai istihadah sughra. Itu dia. Okey, ketiga-tiga gambar rajah ini menunjukkan kedatangan haid adalah normal kerana darah yang keluar masih dalam tempoh 15 hari. Gambar rajah satu itu menunjukkan haid 7 hari. Tidak lebih daripada 15 hari. Okey, gambar rajah kedua menunjukkan haid maksimum 15 hari. Walaupun darah keluar dalam pelbagai tahap ataupun warna dan kita dapati darah itu keluar dalam tempoh 15 hari, maka haidnya adalah 15 hari. Tidak ada masalah. Gambar rajah 3 pun sama. Haid tetap dikira 15 hari. Walaupun di tengah-tengah itu darah berhenti, iaitu pada hari ke-8 hingga hari ke-12. Itu dia. Jadi darah berhenti daripada hari ke-8 sehingga 12 dan hari ke-13 keluar semula. Jadi pada hari ke-8 hingga hari 12 itu masa darah tidak keluar dinamakan waktu naqah. Waktu naqah ini juga dihukumkan sebagai waktu haid di sisi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi jika berpuasa pada waktu ni, maka puasa kita terbatal. Kita kena qada semula. Itu dia. Jadi waktu naqah. Faham ke tak apa yang dimaksudkan dengan waktu naqah ni? Okey, faham tak? Okey, Ustazah teruskan. Okey, kita tengok gambar rajah 4. Gambar rajah 4 menunjukkan tiada masalah istihadah juga kerana selepas darah berhenti mencukupi tempoh suci minimum 15 hari. Hari ke-23 darah yang keluar itu dihukumkan haid bagi kitaran baharu, iaitu kitaran kedua. Manakala gambar rajah 5 juga menunjukkan tiada masalah istihadah walaupun diselangi warna haid yang berlainan, tetapi darah yang keluar masih dalam tempoh haid, iaitu 15 hari. Dan darah yang tidak keluar di celah-celah haid itu dihukumkan sebagai haid juga. Gambar rajah 6 ada unsur istihadah kerana darah yang keluar pada hari ke-22 tidak mencukupi tempoh minimum suci 15 hari. Hari ke-22 tu istihadah. Manakala hari ke-23 adalah haid untuk pusingan baharu. Gambar rajah 6 ini berbeza dengan gambar rajah 4. Hari ke-22 genap tempoh minimum suci 15 hari. Walaupun ada darah pada hari ke-22, tetap kita kena solat kerana ia darah istihadah dan waktu istihadah dihukumkan waktu suci. Macam mana kita nak pastikan kita sedang beristihadah dalam haid? Yang pertama, kita mesti pastikan waktu suci kita mesti sekurang-kurangnya 15 hari.
Berdasarkan gambar rajah, haid kita 7 hari dan tempoh suci kita bermula hari ke-8 dan sepatutnya berakhir pada hari ke-22. Bila ada darah yang keluar dalam tempoh ini, iaitu darah keluar pada hari ke-22, maka ianya dihukumkan sebagai istihadah. Itu dia. Ni contoh yang samalah ni. Berlaku darah yang keluar dalam tempoh suci minimum 15 hari. Sepatutnya hari ke-8 sehingga hari ke-22 itu tempoh suci kita. Jadi bila keluar darah sebarang warna, maka darah itu dihukumkan sebagai istihadah. Hari ke-23 barulah kalau ada darah keluar, maka hari ke-23 dihukumkan haid bagi kitaran kedua. Itu dia. Jadi jika kita berada pada hari ke-18, kita kena solat seperti biasa. Cumanya cara bersuci dan berwuduk sahaja kita kena lakukan secara khusus bagi orang yang sedang beristihadah. Ustazah rasa ni pun dah ada pendedahan ya dah. Ustazah rasa dah faham dah ni. Macam mana cara nak bertindak sekiranya berlaku istihadah. Okey. Jadi kalau orang yang beristihadah, dia kena solat, cumanya langkah yang perlu diambil, contohnya tadi kita kata hari ke-18 keluar darah. Yang mana 18 itu masih lagi dalam tempoh minimum suci. Jadi kita kena solat tanpa perlu mandi wajib kerana kita bukan berhadas besar. Apa yang perlu kita lakukan sekiranya keluar darah? Iaitu yang pertama, membersihkan faraj kita lah. Dan juga selepas kita membersihkan faraj, kita kena sumbat faraj dengan kapas untuk menghentikan darah. Ini bagi yang mengalami kesakitan semasa sumbat, dia tak boleh sumbat. Begitu juga pada bulan puasa, tak boleh sumbat. Cukup sekadar pakai pad dan pantis yang ketat untuk menghalang daripada darah menitis. Dan apabila masuk waktu, kena segera berwuduk dengan niat nawaitul wudu'a listibahatis solah fardan lillahi ta'ala. Jadi kita tidak boleh niat untuk mengangkat hadas kerana hadas tidak terangkat sebab kita berada dalam keadaan hadas. Itu dia. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh orang yang beristihadah. Dan kita tengok orang yang beristihadah ini dia ada dua keadaan. Satu, darah dia sentiasa keluar. Sentiasa keluar. Disebut salasul baul. Sama seperti mana orang yang kencing sentiasa keluar tu. Jadi dia kena sumbat dan cawat. Itu istilah yang digunakan oleh para ulama lah. Sumbat dan cawat. Kalau yang tak boleh sumbat, mungkin kesakitan terlampau, dia dibenarkan untuk tidak menyumbat. Begitu juga jika bulan puasa tak boleh kerana ia membatalkan puasa. Tetapi jika semasa istihadah darah tidak keluar berterusan, mungkin sehari itu darah keluar dalam masa tertentu sahaja. Contohnya darah keluar ketika kita berjalan ataupun kita angkat berat misalnya. Masa kita nak solat, biasa tak keluar sebab kita baru lepas bersuci. Jadi dalam keadaan macam ni dia tak boleh sumbat. Kenapa tak boleh sumbat ni? Kerana kapas yang suci itu bila disumbat, dia akan bercampur dengan najis yang ada di dalam. Bermakna najis itu
kapas yang suci itu akan bercampur dengan najis, kita tak boleh bawa dalam solat. Itu dia. Jadi kesimpulannya kita tengok orang yang beristihadah ini ada dua keadaan. Yang pertama, orang yang mengalami darah yang sentiasa keluar, dan orang yang keluar waktu tertentu sahaja. Jadi orang yang sentiasa keluar tu kena sumbat. Itu dia. Okey. Selesai. Okey, kita teruskan lagi, iaitu contoh haid minimum sehari semalam. Okey, jadi kita tengok slide di sini. Contoh haid kita sehari semalam iaitu cukup 24 jam. Sekiranya darah keluar dan darah itu berterusan dalam tempoh 24 jam. Bermakna setiap kali kita tengok darah itu ataupun kita ada rasa darah keluar, maka contoh kita tengok darah mula keluar pada pukul 8 pagi pada hari pertama. Jadi lepas pukul 8 pagi tu, setiap kali kita tengok, sama ada kita tengok pad ataupun kita calik, ada. Setiap kali, tidak pernah bila kita calik tu tak ada darah. Maknanya darah itu berterusan. Apabila pukul 8 pagi esok, contohnya darah tu berhenti. Pukul 8 pagi tu kita tengok tak ada dah darah. Jadi dalam tempoh 24 jam lah berlaku keluar darah itu. Maka haid kita dikira sehari semalam. Itu dia. Sebab itu pentingnya kita mencatat waktu mula-mula darah keluar itu. Untuk mengira lah. Untuk kita mengira darah yang keluar itu sama ada cukup ke 24 jam. Ini yang kita nampak contoh satu. Contoh satu. Contoh sehari semalam. Mungkin darah tu keluar dalam tempoh 15 hari. Tetapi darah yang terputus pula macam mana. Itu dia. Okey, selesai untuk contoh darah sehari semalam yang minimum. Okey, kita tengok contoh yang kedua ni. Dalam tempoh sehari juga, jika berlaku macam ni, ini menunjukkan darah tu tak cukup 24 jam. Jadi bila darah tak cukup 24 jam, maka ianya bukan haid tetapi istihadah. Maksudnya dalam sehari itu darah keluar terputus. Tadi mungkin kita sebut juga formula haid. Darah yang keluar dalam tempoh 15 hari mencukupi 24 jam. Juga kalau mengalami terputus tu macam mana kita nak kira. Nanti Ustazah tunjukkan contoh. Okey, kita tengok dulu contoh satu hari. Sehari ni dalam tempoh 24 jam. Jika darah yang keluar secara terputus dan tidak mencukupi 24 jam, apa tindakan kita? Memang dah kalau kita tengok yang selesai ni, memang kita hukumkan darah istihadah. Tapi apa yang perlu kita lakukan semasa dalam perjalanan? Kita kena ingat seperkara yang penting. Apabila kita dapati darah keluar dalam waktu kemungkinan haid kita, contohnya kita dah mengalami suci 15 hari ataupun lebih daripada haid yang terdahulu, bermakna jika darah keluar masa ini, kita mesti anggap ianya adalah haid. Jadi apabila darah keluar, kita mesti berhentikan segala ibadat kita. Okey. Nampak tak gambar rajah ni? Nampak. Apa ni gambar rajah? Ustazah pula tak nampak ni. Okey. Okey, itu dia. Jadi kalau kita tengok di sini,
apa yang perlu kita lakukan apabila kita tengok darah, kita mesti berhentikan segala ibadat kita. Apabila kita rasa darah dah berhenti, maknanya kita mesti solat. Itu dia. Kalau kita tengok daripada gambar rajah ini, pukul 8 pagi keluar darah. Kita mesti anggap ianya haid. Sebab apa? Sebab kita dah mengalami suci melebihi 15 hari sebelum ini. Walaupun darah tak cukup lagi 24 jam, bila kita rasa ada darah keluar dan bila kita tengok jelas ada darah, maknanya kita kena terus berhentikan solat kita. Dan kita kena catat mula keluar darah tu pukul berapa. Kalau berdasarkan slide ini, pukul 8 contohnya. Dan pukul 12 tu, kita rasa darah berhenti. Macam mana kita rasa ni? Ini merupakan signal yang Allah berikan kepada setiap wanita. Sebab Allah datangkan haid, Allah beri rasa, ada rasa keluar dan ada rasa berhenti. Kecuali orang yang memang tidak pernah cakna kepada darah haid dia, darah bulanan dia, mungkin dia tak rasa. Tetapi sebenarnya, ini memang signal yang Allah datangkan kepada mereka lah. Itu dia. Bila darah keluar pun kita akan rasa ada sesuatu yang keluar. Bila darah berhenti pun kita ada rasa sebenarnya. Itu dia. Jadi, bila pukul 12 tengah hari kita rasa darah dah berhenti. Tak keluar dah darah tu. Kita calik pun tak ada darah. Jadi, bermakna kita catat dalam diary kita pukul 8 hingga pukul 12 tengah hari. Ada darah selama 4 jam sahaja. Bila masuk waktu solat zuhur, apa yang perlu kita buat nak solat ke tak ni? Apabila kita calik tak ada, kita pun rasa darah dah berhenti, kita wajib solat. Dalam keadaan macam tu, kita kena buat catatan tadi, pukul 8 hingga 12 sahaja keluar darah 4 jam. Dan zuhur itu kita kena solat tanpa mandi wajib. Kerana darah tak cukup 24 jam. Dan ianya bukan haid. Baru 4 jam. Jadi kita solat zuhur, solat asar, solat maghrib. Pukul 9 malam pula darah keluar semula. Tu tengok berdasarkan gambar rajah lah ni. Kalau kita tak sempat solat isyak, kita perlu catat. Sebab isyak tu kan masa panjang, ya dah. Kemungkinan pukul 9 tu orang tak solat lagi. Jadi kalau tak solat lagi isyak, kena catat lah tak solat lagi. Jadi dari pukul 9 keesokan, dari pukul 9 malam tu, sehingga keesokannya darah keluar pula. Sampai pukul 6. 9 jam. Dari pukul 9 malam sehingga pukul 6 pagi. 9 jam. Jadi pukul 6 tu kita nak salat subuh, tak boleh lah sebab darah ada. Jadi kita kena berhentikan salat subuh kita. Jadi kita kena campurkan dengan 4 jam sebelum ni. 9 jam ini dicampurkan dengan 4 jam sebelum ni, menjadikan 13 jam. Okey. Kalau pukul 6 tu tak ada darah misalnya. Dia keluar pukul 9 malam sampai pukul 6 je. Berhenti di situ. Pukul 6 tu ada tak ada darah misalnya. Maknanya kita kena solat subuh lah. Kena solat subuh juga tanpa mandi wajib lagi. Kerana darah tak cukup 24 jam. Kemungkinan darah tu berhenti di situ. Tak keluar dah. Bermakna kita tak boleh hukumkan haid kerana darah yang keluar tidak cukup 24 jam. Ia adalah istihadah. Kita kena qada solat yang kita tak tunaikan ketika ada darah. Itu dia. Kalaulah kita kata contohnya darah keluar pada waktu zuhur.
Waktu Zuhur pukul 1 keluar. Tak? Keluar sehinggalah pukul 9 tu kita tengok memang ada darah lagi. Maknanya kita tak solat lah waktu Zuhur tu. Tapi pukul 6 pagi esok berhenti darah itu. Maksudnya berhenti sampai seterusnya. Tak ada dah darah-darahnya. Jadi solat yang kita tak tunaikan masa Zuhur, Asar tu, bermakna kita kena qada balik. Itu dia. Kita kena qada sebab dianya merupakan istihadah sebab darah tidak cukup 24 jam. Tetapi ketika darah tu keluar, memanglah kita anggarkan ianya akan jadi haid. Ya tak? Itu dia. Okey. Jadi itulah sepatutnya kita kena bertindak sekiranya darah keluar terputus. Itu kita tengok contoh darah keluar dalam tempoh sehari. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Contoh darah yang keluar terputus. Macam mana ni? Tak keluar. Kejap Ni catatan yang Ustazah sebut tadi tak? Apa yang perlu kita catat lah. Ustazah rasa semua dah faham kan apa yang perlu dicatat ni. Okey. Cuba sebelum Ustazah pergi kepada contoh-contoh darah yang keluar dalam tempoh 15 hari tetapi darah keluar secara terputus-terputus. Ini Ustazah nak tunjuk contoh yang biasa orang tanda macam ni. Orang seangkatan dengan Ustazah dulu tanda perjalanan haid macam ni lah. Ni dia. Tanda pangkah-pangkah sahaja. Jadi kalau kita tanda pangkah-pangkah macam ni, kalaulah darah itu keluar secara berterusan sehingga melebihi 15 hari, memang ianya tidak dapat membantu untuk menyelesaikan masalah. Nak tentukan semula haid itu. Tidak membantu. Itu masalahnya. Itu. Okey. Jadi kita ubahlah catatan peribadi kita seperti gambar rajah ni. Ni dia. Kita tengok pukul berapa darah itu sebab kemungkinan keluar terputus. Ya dah. Ada yang melangkaui 15 hari dan sebagainya. Kalaulah tidak mengalami masalah istihadah, tak ada masalah. Tetapi kita tak tahu kemungkinan. Sebab kalau kita tengok hari ni, ramai yang mengalami masalah istihadah dalam haid dan juga istihadah dalam nifas. Itu dia. Okey. Okey, ni kita tengok. Contoh. Darah yang keluar tersekat dalam tempoh 15 hari. Seperti mana yang kita sebut tadi, awal-awal tadi, untuk dikira darah yang keluar itu sebagai haid, dia mesti cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari. Ni kita tengok gambar yang dah siap. Tak, perjalanan yang dah siap. Tapi kita tak tahu darah keluar tu dari hari pertama. Kita tak tahu pun darah kita tu keluar berapa hari. Mungkin 7 hari je, mungkin 2 hari je, mungkin sehari. Tak? Okey. Jadi jika hari pertama kita dapati darah keluar pukul 3 petang. Maknanya kita tandalah dalam diary kita. Kalau sempat solat Zuhur, bermakna kita tak ada hutang solat Zuhur itu. Berdasarkan gambar rajah, hari pertama darah keluar 2 jam sahaja. Jika darah kita mula keluar pada pukul 3, bermakna darah berhenti pukul 5. Kita kena catat di kalender.
Darah yang keluar pukul 3 hingga 5 petang. Tak cukup lagi 24 jam. Oleh kerana pukul 5 kita rasa darah dah berhenti, maka kita kena solat asar itu. Sebab pukul 5 tu solat asar lah ada lagi, ya tak? Kita kena beramal dengan perkara zahir ketika itu. Ada darah, tak boleh solat. Tak ada darah, kena solat. Begitulah seterusnya kita lakukan. Jika darah keluar terputus dan tidak sampai 24 jam. Jika sehingga hari ke-15, darah tak cukup 24 jam. Bermakna kita tidak ada haid. Darah yang keluar itu semuanya dihukumkan sebagai istihadah. Bermakna kita kena qada pada waktu yang ada darah yang kita tak solat tadi tu. Itu dia. Maknanya bila sampai 15 hari tu confirm memang darah tak ada lah tu. Berhenti dah. Kita pun kira-kira tak sampai pun 24 jam. Bermakna solat yang kita tidak tunaikan ketika ada darah, semasa dalam perjalanan itu kita kena qada semuanya. Itu dia. Dah dosa tak kita bertindak gitu? Tak berdosa. Ini merupakan kaedah yang betul yang ulama datangkan kepada kita. Kita mesti beramal dengan perkara zahir ketika itu. Apa dia perkara zahir ketika itu? Ketika ada darah, kita kena berhentikan solat. Ketika tak ada darah, mesti beribadat. Kita jangan tunggu. Jangan tunggu. Konon-kononnya kita kata haid kita akan keluar. Kita tak tahu apa akan berlaku keesokan hari. 5 minit akan datang pun kita tak tahu apa yang berlaku. Ya tak? Jadi kita mesti beramal dengan perkara zahir ketika itu. Contoh, dan kita tengok seterusnya. Contohnya, kalau hari kedua dah cukup 24 jam. Berdasarkan slide tu, hari kedua tu dah cukup dah 24 jam. 32 jam dah dicampur dengan hari pertama. Hari ketiga tak ada darah. Kemungkinan berhenti. Jangan kita nak solat lah. Sebab kita kena beramal dengan perkara yang zahir ketika itu. Tidak ada darah, kita kena solat. Jadi hari ketiga tu kita kena mandi wajib dulu. Kerana apa? Kerana darah dah cukup 24 jam dan dihukumkan sebagai haid. Maka kita kena mandi wajib dululah sebelum solat. Ketika tak ada darah, tapi darah dah cukup 24 jam. Tindakan kita bermula hari pertama tu sama seperti hak sebelum ni Ustazah terang. Kalau ada darah, berhenti. Kalau tak ada darah pun kena tak ada darah, kena solat. Contohnya, mungkin hari pertama tu, mungkin 2 jam kita keluar darah. Dan masa ada darah, kita tak solat. Kita kata, hari kedua, confirm. Hari kedua tu, cukup dah 24 jam. Jadi, dah kita solat tadi tu mana? Kita solat tu memanglah tak dapat pahala ibadat. Tapi kemungkinan insya-Allah ulama kata kita akan mendapat pahala sunat. Itu dia. Sebab kita bukan buat perkara salah. Kita melakukan perkara yang betul, iaitu beramal dengan perkara zahir ketika itu. Itu dia. Okey. Jadi ada darah tak solat. Bila tak ada darah, kena solat. Jadi dalam gambar rajah ni, hari kedua dah cukup 24 jam. Bermakna, jika selepas darah dah cukup 24 jam, hari ketiga tak ada darah tu, kita kena mandi wajib terlebih dahulu sebelum menunaikan solat. Kalau darah keluar pula selepas itu, kena berhenti pula solat. Sebab kita bimbang, takut berhenti tu berhenti untuk seterusnya. Tapi kalau keluar pula, kena berhenti pula. Begitulah yang kita perlu ulang. Masa tak ada darah, wajib solat. Masa ada darah tu, kita kena berhenti. Itu dia. Jadi cara kita nak pastikan darah berhenti ialah dengan melihat tak ada darah. Dan kita kena buat calitan dalam keadaan duduk mencangkung. Itu kita kena buat calitan. Sebab kemungkinan darah tak keluar.
Yang kita sebut nakak itu, apabila kita rasa darah tak keluar, dipek pun tak ada, kita calik pun tak ada, maknanya tak ada lah tu. Tapi dalam tempoh 15 hari dia keluar. Contoh inilah. Contoh hari kedua tu keluar darah, hari ketiga memang kita buat calik tang tak ada darah. Tiba-tiba hari ke-8 keluar. Bermakna hari ketiga hingga hari ketujuh itu merupakan waktu nakak. Waktu nakak yang mana bila kita calik tak ada darah. Tapi kemungkinan masa calik mencangkung itu ada darah. Dia tak keluar di pek. Tapi bila calik baru ada. Itu dinamakan keadaan fatrah. Fatrah tu memang sah-sah lah. Tak boleh solat lagi. Itu dia. Jadi kita kena buat calik tang lah untuk memastikan kita suci dan kita nak mandi wajib tu, kita kena buat calik tang. Seandainya calik tan tiada kesan darah ataupun dah keluar cecair dah. Contohnya kita calik tu memang tidak ada darah dan kita rasa faraj kita lembab ataupun keluar cecair jernih ataupun cecair putih yang tidak ada warna-warna darah. Putih tu macam mana? Putih tu macam putih liquid paper tu. Ataupun jernih macam gam uhu. Itu menunjukkan kita dah kering daripada darah haid. Boleh terus mandi wajib. Itu cara kita nak memastikan bahawa kita ini dah kering daripada darah haid. Itu dia. Okey. Ustazah seorang je bercakap ni, tidak ada soalan. Okey, tak ada soalan ke setakat ni? Ustazah rasa semua dah ada pendedahan awal ya dah. SMK ADG kan? Ya dah. Ustazah rasa tak ada masalah lah. Mungkin istiadah pun tak ada masalah. Dah faham lah ke dah. Yalah. Okey lah. Tak ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya anak-anak. Jangan malu lah. Jangan malu lah tanya. Okey, tak ada soalan. Ya? Tak ada? Okey lah, fahamlah ke dah tu. Mungkin ustazah dia pun dah terang dah sebelum-sebelum ni ya dah. Keadaan macam mana nak nak kenal pasti yang mana haid dan yang mana istihadah, ataupun berlaku keputihan contohnya. Itu dah ustazah rasa dah faham dah lah. Okey. Untuk pengenalan bab haid, ustazah rasa sampai di sinilah. Tidak ada dah lah, sebabnya pengenalan haid ni mungkin kalau nak terang lebih panjang lagi memakan masa yang panjang. Tapi ustazah rasa untuk hari ni cukup di sini dululah. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Cuba tanya. Rasa ada masalah tu mungkin malu ke apa. Tak perlu malu lah. Boleh tulis boleh tulis. Sebabnya kalau misal kata ada masalah, selalu datang ke bilik guru tanya. Jadi boleh tanya sekarang. Apa yang terbuku di hati, apa yang pernah awak alami, kena tanya, boleh tanya. Rasa pelajar-pelajar yang seusia ini jarang lagi dah yang mengalami istihadah ni. Kalau peringkat umur 20 tahun tu kemungkinan ramai lah. Sebab pengalaman-pengalaman kita ni yang kita bicarakan tentang darah wanita ni, yang seusia macam ni jarang. Cuma yang biasa tu istihadah lah, istihadah sughra tu. Tapi yang usia 30-an yang pernah menggunakan alat-alat pencegah kehamilan, bila dia buang, bila dia tak pakai, bila dia berhenti, itu yang kebanyakan lah. Yang darah dia keluar tidak menentu tu.
Okey, tak ada apa dah ni. Kalau tak ada apa soalan, kita tak ada dah lah. Bagian kita ke nak sambung lagi ni. Ke nak kenal mengenai istihadah kubra tu. Ke nak kenal istihadah Apa? kubra. Macam selalu ni pelajar ditanya yang apa nak tentukan yang 15 hari dengan tempoh haid yang biasa tu macam mana tu? Saya kata dia nak tentukan haid sama ada apa dia nak ambil kira yang 15 hari ataupun tempoh kebiasaan. Macam 6 ataupun 7. Macam mana tu nak buat? Macam kalau keluar darah dia berapa hari? Biasanya 6-7. Tapi dia kata adakah dia kena ambil kebiasaan 6-7 ataupun dia kena tunggu 15 hari. Apa ni 6-7 tu kalau dah berhenti yang kebiasaan orang mengalaminya. Tetapi ianya sebenarnya bergantung kepada individu. Selagi darah keluar dalam tempoh 15 hari, maknanya selagi itulah haid dia. Contohnya 10 hari. Mungkin sebelum ni dia keluar darah tu haid dia 7 hari sahaja. Tapi bulan ni contohnya hari ke-8 masih keluar. Jadi hari ke-8 ketika ada darah tu dia tak boleh mandi lagi. Walaupun sebelum ni haid dia tak pernah melebihi 7 hari. Sebab itu kita kata kita kena beramal perkara zahir ketika itu. Sebab kemungkinan bulan ni darah kita tak sama seperti bulan lepas. Kemungkinan 15 hari. Jadi kalau 15 hari berhenti, 15 hari lah haid kita. Kita tak boleh kata kebiasaan kita tu kita tengok hak yang lepas-lepas. Tak, selagi tidak berlaku istihadah kubra, kita mesti beramal perkara zahir ketika itu. Maknanya bila ada darah hari ke-10 ke ada lagi, maknanya kita tak boleh solat lagi. Maksudnya semua kena faham lah bahawa tempoh paling lama 15. Ya. Tempoh utama 15. Tempoh paling Kecuali kalau melebihi. Kecuali melebihi 15 hari. Dan 15 hari tu kita kena pastikan mesti dia melebihi 360 jam. Jangan pula kita kata haid kita ni 15 hari dah. Hari ke-16 kita kata. Sedangkan kemungkinan dalam tempoh 15 hari tu, hari ke-15 tu ada berhenti. Contohnya hari haid kita hari pertama pukul 8 pagi. Jadi nak cukup 360 jam hari ke-16 pada pukul 8 pagi. Itu contoh atau tempoh maksimum 360. Andai kata darah kita sebelum pukul 8 dah berhenti. Contoh dia berhenti pukul 7. Pukul 7 pagi hari ke-16. Berhenti dah. Okey, jadi sepatutnya tamat tempoh maksimum pukul 8 pagi tu. Tapi darah dah berhenti, bermakna 15 hari lah haid kita. Dan darah hari ke-16 tu keluar pada waktu zuhur. Kita tak namakan ia tu bersambung. Walaupun bila kita tengok hari seolah-olah bersambung. Ya tak? Hari ke-15 dan hari ke-16 tu. Tetapi dia tak kira macam tu. Yang dia kira bersambung ni maksudnya pukul 7 pagi tu keluar darah. Pukul 8 tu, pukul 8 hari ke-16. Ada darah lagi. Pukul 9 hari ke-16 ada darah. Itu maksudnya dikatakan bersambung antara hari ke-15 dan hari ke-16. Bila bersambung dengan hari ke-15 dan hari ke-16, dia ada dua kaedah. Sama ada guna kaedah tamyiz ataupun guna kaedah adat untuk menentukan berapa hari haid kita. Itu panjang cerita lah tu. Ustazah kata panjang cerita kalau kita terang mengenai istihadah kubra. Dan dia tengok pula siapa yang mengalami itu. Sebab golongan yang mengalami istihadah ni terbahagi kepada 7 bahagian. 7 bahagian pula. Sebab tu panjang cerita. Panjang lagi cerita. Jadi untuk setakat ini rasanya dah boleh faham lah. Barang masalah
masalah yang dihadapi itu rasanya boleh terjawab lah. Dan penerangan yang diberikan tu sangat jelas lah. Cuma kena pastikanlah tu sekiranya darah keluar secara tersekat tu. Bila keluar darah tersekat itu, bila tidak ada darah, kena solat. Walaupun sebelum ni kita kata darah kita tersekat gitu tapi keluar semula. Tapi kita tak boleh nak tunggu macam dulu. Tak boleh. Bila tidak ada darah, terus solat. Jadi kalau yang pelajar yang berada di sekolah ni, payahlah sikit. Payah dia nak segera mandi wajib. Tapi dia kena tanda. Maknanya kalaulah contohnya darah dia tu tak cukup 24 jam seperti mana yang kita sebut tadi, tiba waktu Zuhur darah tak ada dah. Memang dia calik pun tak ada, memang dipek tak ada dah, memang kering, dia pun rasa kering. Sepatutnya dia kena solat lah. Dia kena mandi wajib. Tapi oleh kerana dia berada di sekolah, maknanya dia kena catat. Waktu Zuhur tu dia akan qada semula. Begitu juga satu lagi, sekiranya kita contohnya lah, haid kita 7 hari. 7 hari. Zuhur tu kemungkinan kita cek ada lagi darah. Maknanya bila ada darah tu memang tak solat lah kan. Lepas tu balik rumah tu Zuhur, asar pukul 5 tu kita calik ada lagi darah, ada lagi sikit-sikit warna kuning, mungkin ada jalur-jalur, ada lagi. Bila ada jalur-jalur tu maknanya kita tak boleh mandi lagi lah. Itu pukul 5 tu, waktu asar dah. Okey. Jadi tadi Zuhur memang confirm kita tengok ada. Tetapi mungkin dalam pukul 6 tu memang clear, dia keluar dah cecair putih ataupun cecair jernih. Bermakna pukul 6 tu kita mandi wajib dan waktu asar ada lagi kan, pukul 6. Jadi kita kena solat asar. Dalam masa yang sama kita kena qada solat Zuhur. Walaupun masa Zuhur tadi kita calik ada darah, masa asar pun masih ada lagi darah. Kenapa kita perlu qada Zuhur tu, sedangkan waktu Zuhur tadi ada darah lagi yang tak bersih lagi? Sebab apa kita kena qada juga? Itu Ustazah rasa ramai yang tidak bertindak macam tu. Dan ada setengah pelajar juga ni selalu yang datang bertanya, dia kata kalau dia dah habis darah, adakah dia kena tunggu 24 jam? Tak perlu. Dia tak perlu tunggu. Apabila dia tengok ciri-ciri berhenti darah. Contohnya dipek tak ada, dia calik tak ada, dan dia rasa kering, dia rasa tak ada sesuatu yang keluar, wajib dia segera mandi ketika itu untuk solat lah. Kalaulah waktu pagi, contohnya pukul 8, dia tak ada darah, maknanya masa tu tidak ada keperluan kecuali nak solat sunat duha dan sebagainya. Maknanya masa tu dah apalah. Tetapi kalau ada waktu solat fardu, wajib dia bersegera. Dia tak perlu tunggu 3 waktu ke 2 waktu ke, wajib bersegera solat. Dan kena qada solat Zuhur tadi tu kalau dia mandi pada waktu asar. Sebab waktu Zuhur ini sebenarnya berakhir pada waktu asar. Sebab solat Zuhur dia boleh dijamak dengan asar. Begitu juga maghrib dengan isyak. Kalau kita mandi wajib pada waktu isyak, kita mesti qada waktu maghrib. Walaupun masa waktu maghrib itu kita lihat ada darah. Sebab waktu maghrib berakhir pada sama seperti mana berakhirnya waktu isyak. Sebab dia boleh dijamakkan dengan isyak. Tu. Jadi saya rasa dah jelaslah penerangan yang diberikan oleh Ustazah tadi untuk pengetahuan dan untuk pengamalan kita lah. Dan yang penting sekali mesti catat. Mesti catat tadi tu, ingat. Dan sepatutnya tadi semua pelajar sediakan buku catatan ataupun buku nota tadi. Banyak keterangan-keterangan yang Ustazah beri sepatutnya anda catat. Jadi yang paling pentingnya kena catat. Sebab apa?
Sebab nanti kita tak ingat dah berapa hari kita suci kemudian datang haid semula. Jadi apa-apa pun perlu catatan. Sebab apa? Sebab masalah haid dan istihadah ni sangat penting kita ambil berat untuk memastikan amal ibadah kita lah. Okay. Jadi Ustaz tanya sekali lagi, ada tak lagi persoalan yang nak ditanya? Tak ada? Ada. Tak ada ya? Okey, jadi kalau tak ada, kita akan akhirilah slot kita tidak lama lagi. Dan Ustaz rasa jadi boleh tak kalau misal kata untuk penyudahnya, boleh tak Ustazah minta sekali lagi Ustazah buat rumusan lah daripada ceramah yang disampaikan tadi. Okey. Sebab ada kadang pelajar yang baru masuk, tadi dia tak dapat masuk sebab masalah link. Okey, perbahasan kita tadi yang pertamanya mengenai pengenalan haid, pengenalan macam mana kita nak tentukan darah yang keluar itu sebagai haid. Jadi kita kena rujuk kepada formula haid. Sebab kemungkinan ada yang mengatakan baru lagi dia keluar darah haid. Ya tak? Tiba-tiba keluar balik pula. Jadi apa yang perlu dia tengok untuk menentukan darah yang keluar itu sebagai haid, dia kena tengok formula haid. Jadi antara formula haid tu iaitu mesti mengalami suci sekurang-kurangnya 15 hari. Bermakna walaupun dia rasa baru lagi haid dia yang lepas, tetapi sekiranya dah cukup suci dia 15 hari, bermakna darah yang keluar itu boleh dihukumkan sebagai haid. Itu yang pertamanya. Jadi formula haid ini amat penting untuk menentukan darah yang keluar itu nak dihukumkan sebagai haid. Perkara yang kedua iaitu mengenai istihadah. Macam mana kita nak tahu berlakunya istihadah, dan kita kena tengok ciri-ciri yang ada pada darah istihadah itu. Dia keluar mungkin dalam tempoh tak sampai lagi 15 hari suci itu. Itu dia. Itulah yang biasanya terjadi kepada kita. Sebab antaranya kemungkinan darah yang keluar daripada wanita yang belum cukup di 19 tahun Qamariah itu tak berlaku kepada kita. Ataupun darah yang keluar melebihi 60 hari selepas bersalin tu tak berlaku kepada kita. Jadi hak itulah darah yang berlaku dalam tempoh minimum suci 15 hari. Kita kena pastikan suci kita mesti cukup 15 hari selepas haid sebelum. Itu dia. Yang seterusnya catatan. Jadi tadi Ustazah sebut dah, bagi contoh dah bagaimana kita nak mencatat perjalanan haid kita. Jadikan ia sebagai diary peribadi yang mesti kita catat setiap bulan. Itu dia. Sebab catatan ini amat penting untuk kita. Sebab kalau kita tengok di sini, ada orang yang tidak pernah mencatat perjalanan haid dia. Sekali apabila berlaku darah melebihi 15 hari 15 malam, dia tak boleh nak tentukan darah dia tu. Dia sebab antaranya nak tentukan darah yang bersambung 15 hari ke-15 dan ke-16 tu dia ada kaedah tamyiz. Kaedah tamyiz ini maknanya kena berdasarkan warna-warna darah. Sedangkan dia tidak pernah kisah pewarna-warna darah. Jadi hari ke-16 tu dia tak tahu dah hari pertama tu warna apa, hari kedua, hari ketiga dia tak tahu warna. Bila dia tak tahu warna, bermakna haid dia ni akan dirujuk kepada adat sebelum ni. Adat haid dia yang terakhir dulu. Kalau dia tak ingat juga adat dia sebab dia tak kisah.
Ya tak? Dan haid dia kebetulan tidak sama. Mungkin ada 7, mungkin ada 8, mungkin ada 10, mungkin ada 15. Lah dia pun malas nak kira dah. Ikutlah keluar berapa hari pun, tiba-tiba hari tu berlaku 15 hari, 15 malam lebih. Jadi apabila adat dia tidak dapat dirujuk, dia sebenarnya digolongkan dalam golongan mutahayyir. Mutahayyirah ni orang yang kebingungan. Bukan setakat dia bingung, tetapi dia membingungkan orang yang ingin menyelesaikan masalah dia. Jadi dia tak tahu dah nak selesai macam mana. Dia rujuk kepada orang yang tahu. Orang tahu pula tanya dia macam ni, tapi tidak dapat membantu sebab tidak ada maklumat yang boleh diambil kira. Akhirnya dia digolongkan sebagai golongan mutahayyirah. Bila digolongkan sebagai golongan mutahayyirah, dia kena berihtiyat selama mana darah itu keluar. Sebab jangan kita kata mungkin darah itu dah lama. Tapi ada orang mengalami keluar darah ni 3 tahun ada. 3 tahun mengalami keluar darah. Yang tidak berhenti. Ada orang setiap bulan dia mengalami 20 hari lebih. Jadi kita jangan jangkalah perkara itu tidak berlaku kepada kita. Jadi sebagai persediaan kita kena catat setiap perjalanan haid kita supaya mudah. Walaupun keluar darah yang melebihi 15 hari, insya-Allah dengan ada catatan ini kita boleh jadikan rujukan dan haid kita boleh ditentukan dan kita tidak sampai kepada golongan mutahayyirah. Sebab golongan mutahayyirah ni memang teruklah. Sepanjang-panjang dia berada dalam keadaan mutahayyirah ini, dia kena mandi wajib setiap waktu dan dia tidak boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika haid, dan dia dalam masa yang sama juga dia kena beribadat, solat semua. Puasa dia pula kalau berlaku pada bulan puasa, walaupun dia berpuasa tapi dia kena qada puasa dia tu. Berganda jadinya. Jadi kita jangan sampai sampai tahap mutahayyirah. Jadi kena catatlah untuk perjalanan haid kita. Itu dia. Okey. Jadi dah jelas ya, Ustazah dah beri penerangan yang sangat jelas, dan kita ucapkan jutaan terima kasih di atas perkongsian perkongsian ilmu yang telah disampaikan oleh Ustazah, dan rasa ini boleh menjawablah persoalan-persoalan yang mungkin berlaku dalam kalangan kita, dan jadi sekiranya tiada apa-apa pertanyaan, jadi kita akan sudahi di sinilah majlis kita. Sebelum itu kita akan akhiri dengan membaca tasbih surah An-Nas. Jadi terima kasih banyak-banyaklah kepada Ustazah, dan insya-Allah lah kita jika berpeluang kita akan jemput lagi Ustazah untuk slot-slot yang akan datang. Okey, jadi kita akhirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Sama.